Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat pagi semua. Apa khabar semua penonton setia? Assalamualaikum subuh. Pagi ini mungkin ada yang baru saja mengerjakan solat subuh berjemaah bersama dengan keluarga, kan pulang daripada masjid dan surau sebagainya. Apa pun yang anda lakukan hari ini, saya doakan semoga dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini pagi ini kita nak meneruskan majlis ilmu kita dalam Assalamualaikum subuh hari ini. Jadi jom sama-sama matlamat kita untuk sama-sama kita bina syurga di rumah, bina rumah di syurga, dan kita nak satu keluarga kita masuk syurga sama-sama. Masya Allah. Terima kasih banyak yang menonton kami yang depan kaca TV maupun di Facebook kami TV Al-Hijrah. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini jom sama-sama hari ini dalam Assalamualaikum subuh. Topik pun telah diwar-warkan dalam media platform. Hari ini topik dia sekali ke medan ilmu. Masya Allah, kan. Bersama dengan saya sekarang ini di studio, di sebelah saya kita ada yang cantik jelita ni, Masya Allah. Teruja sebenarnya nak jumpa dengannya. Kita ada selebriti tanah air kita, Ika Nabila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dewi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat, Masya Allah. Dan di hujung sana, siapa tak kenal, tak lain tak bukan, pengerusi Musola Raudah yang dihormati Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Dewi sihat Sihat, Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah. InsyaAllah Ustaz, kita nak meneruskan majlis ilmu kita hari ini, pagi ini dalam Assalamualaikum subuh Ustaz. Jadi Ustaz, topik kita sekali ke medan ilmu. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan kepada kami Ustaz, kenapa kita sebagai umat Islam kena ada satu kewajipan untuk menuntut ilmu, kan? Sejauh mana sebenarnya kita umat Islam untuk menuntut ilmu tu Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih Dewi, juga panel usrah pada pagi ini, Ika Nabila. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini Allah kembalikan semula roh kita ke jasad kita, itu pertama sekali lah. Alhamdulillah. Syukur juga Allah beri afiat pada tubuh badan kita, dan Allah beri izin pada lidah kita untuk kita mudah sebut namanya. Alhamdulillah. Bila sebut majlis ilmu ini, Nabi awal-awal lagi dah sebut. Nabi kata apa? Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Itu kita belajar sejak kita sekolah rendah lagi. Untuk ilmu itu fardu, wajib kepada setiap muslim. Kemudian banyak hadis lain yang menyokong berkenaan dengan kepentingan kita menghadiri majlis ilmu. Sehingga ada Nabi sebut, iza marartum bi riyadil jannati farta'u. Apabila kamu melintas taman-taman syurga, maka berseronok-seronoklah ataupun singgah-singgahlah. Maka sahabat pun tanya, apa itu taman-taman syurga? Maka Nabi kata, hilakul zikr, halakah-halakah zikir ataupun halakah-halakah ilmu ataupun circle ilmu. Kerana apa? Setiap majlis ilmu itu ada malaikat yang mendoakan kita. Dalam satu peristiwa, satu hari Nabi SAW, ketika hari Jumaat, Nabi menyampaikan ilmu. Tiba-tiba majlis pada pagi itu, pada hari itu crowd, penuh dengan para sahabat. Dan Nabi biasa pada hari Jumaat itu Nabi memuliakan orang-orang atau kalangan sahabat ahli Badar, pejuang-pejuang Badar. Tiba-tiba hari itu penuh, menyebabkan ramai daripada kalangan ahli Badar yang tak dapat tempat. Biasa Nabi mengikram mereka ni, memuliakan mereka dengan letak di depan. Jadi penuh, mereka pun berdiri, yang tak dapat masuk. Dekat sofa, kalau kita pergi ke Masjid Nabawi belakang, maka Rasulullah tu ada satu macam gelanggang. Itu dia panggil sofa. Di situlah tempatnya. Maka Nabi pun berdiri. Nabi berdiri, Nabi tengok penuh, Nabi minta lah, buka-buka sikit ruang bagi sahabat kita duduk. Tak ada yang nak membuka ruang. Sehingga kan Nabi tunjuk, kamu bangunlah, bagi ruang sikit. Masih lagi belum ada yang memberi ruang.
nak ceritanya mereka tu terlalu bersungguh belajar sebenarnya. Sehingga ruang pun tak bagi. Sehingga kan Nabi rasa agak sedih sebab ruang tak dapat beri pada mereka-mereka yang lain, terutamanya ahli Badar. Maka turun firman Allah. Ya allazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang beriman, apabila diminta pada kamu ruangkan sikit ruang kamu belajar tu, majlis ilmu tu, maka bukalah. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah akan angkat darjat di kalangan orang yang beriman di kalangan kamu dan juga orang yang belajar itu dengan beberapa darjat. Jadi menunjukkan kepada kita kepentingan kita belajar, sehingga kan dalam sebegitu ramai mereka yang datang menghadap Nabi untuk belajar pada hari itu, diminta beri ruang supaya orang lain datang. Tidaklah Nabi kata baliklah dulu, yang dah penuh tu tak payahlah, penuh crowd ni, kena pula musim-musim wabak macam-macam contohlah. Nabi masih lagi minta pada sahabat supaya membuka ruang. Bermakna selagi mana ada ruang pada kita, ruang dan peluang dalam hidup kita ni untuk belajar, sila pilih jalan ni. Inilah jalan sebenarnya, jalan syurga sebenarnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang memilih satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah permudahkan untuk dia jalan untuk ke syurga. Bermakna bila kita belajar, kita pergi ke mana-mana medan ilmu, majlis ilmu, sebenarnya kita sedang berjalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena jadikan agenda dalam hidup kita, mesti ada jadual kita yang sibuk tu, ada masa me time kita untuk belajar. Kita pergi cari ustaz-ustaz mana, ustazah mana, ataupun online sekarang ni, online je mudah. Tak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Jadi itu sedikitlah kita kata, kita panggil apa? Sesi memanaskan Sesi badan. memanaskan badan. Masya Allah, Allahu Akbar. Dari situ pun kita dah tahu kan betapa pentingnya ilmu dan perjalanan, kata seperti mana Ustaz kata, ke taman syurga. Masya Allah, Allahu Akbar, itu dia. Dan Ika sendiri mungkin boleh kongsikan, sebab kalau kita lihat di Instagram, Ika sering kata bersama di dalam majlis-majlis ilmu kan, bersama dengan rakan-rakan dan sebagainya kan, Masya Allah. Jadi mungkin Ika boleh kongsikan kepada kami semua bagaimana agaknya perasaan apabila berada dalam majlis ilmu. Silakan Ika. Okey, Assalamualaikum semua. Saya tertarik sebenarnya Ustaz cakap tadi me time. Me time, ya. Saya sebagai seorang ibu, isteri dan juga entrepreneur. Jadi saya rasa untuk menghadirkan diri dalam majlis ilmu, make it as a routine, sebagai salah satu me time sebenarnya Ustaz. Memang betul. Me time untuk kita dekatkan diri dengan Allah, perbaiki diri. Struggle sebenarnya Ustaz. Sebenarnya kita sebagai ibu yang sangat sibuk, nak kena slot in jadual, nak paksa diri untuk pergi menghadirkan diri ke majlis ilmu weekly, ada online, ada offline juga. Tapi saya kira macam mana saya nak belajar untuk kalau kita nak jadi ibu bapa yang baik, kita belajar parenting. Kalau kita nak ada bisnes yang baik, kita belajar ilmu bisnes. Sama juga kita nak kuatkan dalaman. Saya rasa saya kena belajar jugalah, sentiasa tambah. Sebab every time saya pergi kelas, every time saya belajar, saya rasa macam ni. Selagi banyak kita belajar, lagi kerap kita hadirkan diri ke majlis ilmu, lagi banyak yang saya tahu. Banyak yang aku tak tahu. So makin lama dia macam satu dia macam adiktif. Nak juga pergi, nak juga masya-Allah kan. Saya rasa seronoklah. And saya rasa macam nak ajak kawan-kawan join sekali. So far saya rasa seronok, dan saya juga seronoklah nak berkongsi juga dekat social media supaya mungkin ramai wanita dekat luar sana, suri rumah dan sebagainya, mungkin rasa ada kekangan untuk keluar mencari ilmu. Sebenarnya ada peluang, sebenarnya ada cara, ada jalan untuk kita menuntut ilmu, insya-Allah. Masya-Allah, itu sebenarnya kan, kalau itu berbalik, kalau saya kata berbalik kepada hati kita nak atau tak nak, betul tak? Betul, Masya-Allah. Kalau kita rasa kita nak, sudah pasti kita akan cuba cari jalan macam mana kita nak hadir ke dalam majlis ilmu itu. Ya Allah, seronok sebenarnya mendengar perkongsian kan daripada Ika. Jadi Ustaz, sudah pastinya Ustaz, kita setiap daripada kita umat Islam, sudah pasti kita nak tahu Ustaz, kalau kita berada di dalam majlis ilmu, perjalanan ke majlis ilmu, apa ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala yang akan berikan kepada kita Ustaz? Kita mengharapkan sesuatu yang sangat istimewa. Ustaz, silakan. Masya-Allah. Sebenarnya saya sendiri pun terinspirasi daripada apa yang disebut oleh Ika tadi. Sebab tak semua orang boleh menyediakan masa slot untuk belajar.
Sebab alasan utama sekali sibuk lah. Sibuk kerja, tak sempat, penat dengan anak, nak masak lagi, suami suka makan, macam-macam lah. Jadi kalau kaum wanita memang suka macam Ika, suka ke majlis ilmu itu satu pujian lah. Satu kebanggaan bagi kita. Mana beri inspirasi pada orang lain supaya kalau sibuk mana kita pun ada ruang sebenarnya kalau kita cari. Dan tentu kali bila sebut tentang apa kelebihan berada di majlis ilmu ni, Nabi dah sebut sejak lama. Tadi saya sebut dalam hadis tadi, dalam ayat Quran tadi, yarfa'illahu allazina amanu minkum, Allah mengangkat darjat orang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Mana orang yang belajar itu berapa darjat. Itu satu. Yang keduanya, satu hadis yang sangat panjang Nabi sebut. Sambung daripada hadis pertama yang sebut tadi. Siapa pilih satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah mempermudahkan jalan untuknya ke syurga. Nabi tambah lagi, tidak ada satu kaum pun yang berkumpul. Kemudian dia yatluna kitab Allah, dia membaca ayat Allah. Wa yatadarasu bainahum, kemudian dia belajar sama mereka. Maknanya duduk dalam majlis ilmu, belajar apa saja ilmu yang bersumberkan Al-Quran dan hadis. Tidak lain pada mereka ini, saya sebut hadis ini yang panjang. Nabi kata apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Melainkan pertama sekali dia akan turun kepada mereka ni rasa tenang hati. Pernah tak kita rasa macam stres lah? Bila nak ada PM baru ni? Stres betul rasa kan? Rasa apa kita rasa tertekan hidup kita. Rupanya ketenangan itu tak datang bila kita tidak hadir pada majlis ilmu. Kita tidak membuka telinga kita, tak buka hati kita untuk dengar ilmu. Itu satu. Tenang turun. Kemudian ghasyiathumur rahmah. Kita akan dilindungi, dinaungi oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah orang yang kurang kasih sayang Allah, dia akan kurang mengasihi. Kenapa kita jadi kasar, jadi bengis, jadi tak keruan, nak marah orang, nak menjerit pada anak-anak? Sebabnya ialah kita sendiri itu kurang rahmat, kurang kasih sayang. Bukan kasih sayang ibu, tak kasih sayang Allah. Sebab apa? Nabi sebut, man la yarham la yurham. Siapa tidak mengasihi, dia tidak dapat kasih sayang Allah. Jadi salah satu cara untuk dapat kasih sayang Allah ialah kita hadir pada majlis ilmu, majlis zikir. Itu tiga dah. Kemudian wahaffat-humul malaikah, dan dinaungi oleh para malaikat. Para malaikat bersama kita ni. Sebab itulah kata dalam satu hadis menyebut, malaikat ni dalam majlis ilmu dia duduk berlapis-lapis. Kalau kita duduk melebar kan, malaikat dia melapis makin ke atas. Maknanya kita tak nampak ni mujur, tak nampak, kalau nampak lari semua, termasuk saya. Jadi bersama dengan kita. Dan satu lagi yang menarik di hujung, wa zakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut tentang kehadiran kita pada hari ini. Contoh 3 orang ni. Allah menyebut tentang kebanggaan Allah. Apa yang kita buat pada pagi ini dalam majlis ilmu, dia cerita pada para malaikat. Tengok Dewi, tengok Ika, tengok Ustaz Azli, 3 orang tu ada dalam majlis ilmu. Allah sebut tu di hadapan para malaikat. Cuba bayangkan kalau kita ni, nama kita dalam kehidupan kita di dunia, nama kita disebut oleh Yang Di-Pertuan Agong. Rasa-rasa yang Dewi Susilo lah elok. Susilo ke Susila? Susila. Susilo tu macam Indonesia sikit. Dewi Susila lah sesuai dengan Perdana Menteri. Tiba Yang Di-Pertuan Agong sebut begitu. Apa rasa kita? Kita Agong sebut nama saya, mana kita rasa bangga. Dalam kehidupan dunia, kalau orang yang kita kata nombor 1 sebut bahawa kita rasa bangga, ataupun kita kata bos kita sebut, CEO kita sebut. Namun baguslah kita punya host kita hari ni. Lain macam, dia punya baju dia matching semua. Kita pun rasa seronoknya bila disebut nama kita. Ini kan pula Allah. Rabbul Jalil, Tuhan yang Maha Agung yang mencipta kita, menyebut nama kita hadir pada majlis ilmu di hadapan para malaikat. Tentu satu kebanggaan yang luar biasa yang tidak dapat lebih lagi daripada itu. Kalau kita nak dapat daripada makhluk, tak sama. Allah sendiri menyebut nama kita yang hadir pada majlis ilmu. Tahniahlah pada kita semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita disebut nama kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga penonton-penonton pun Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama dia bersama dengan kami kan dalam majlis ilmu. Masya-Allah Ustaz, kita nak berehat dulu seketika Ika. Kita nak kembali lagi insya-Allah selepas ini. Pastikan anda terus dalam majlis ilmu bersama dengan kami. Allah
Alhamdulillah, kita kembali lagi dalam Assalamualaikum subuh kita pagi ini. Masya Allah. Alhamdulillah, kita nak tanya dengan Ika. Masya Allah. Ika, apa perasaan ataupun nak tanya dekat Ika lah mengenai pesanan Ika mengharapkan followers bagi tahu kan Ika merupakan seorang artis dan sudah pasti mempunyai peminat, follower dan mungkin apa saja yang Ika lakukan mungkin secara tak langsung akan memberi impak juga kepada follower-follower. Jadi apa pesanan Ika buat follower-follower dan juga penonton-penonton Assalamualaikum pagi ini untuk kita sentiasa berada dalam majlis ilmu. Silakan Ika. Okey, tadi Ustaz ada kongsi tentang hadis. Saya tak pernah dengar sebenarnya sebelum ni. Tapi selalunya saya saja nak kongsi dengan penonton Assalamualaikum juga dan selalu juga saya kongsi dengan follower saya. Every time bila saya rasa macam tak cukup, rasa macam tak best kan. Kosong Rasa macam ada benda yang tak kena. Bila kerja ke apa ke ada je, bukan dari segi luaran sahaja tapi dalaman. Kadang-kadang kita ni luarannya okey, makan semua cukup apa semua okey, cumanya kadang-kadang rasa macam ada yang tak kena kan. Selalu saya kongsi dengan suami, tak best lah yang tak best. Okey, you kena tambah satu lagi kelas. You kena tambah apa-apa. Suami selalu cakap macam tu. And bila Ustaz kongsikan tadi, saya rasa macam Masya Allah, Alhamdulillah ada suami yang sangat memahami. Mungkin saya selalu kongsi juga supaya follower saya kebanyakannya pasangan yang dah berkahwin, ibu bapa. Mungkin orang baca, mungkin terdetik, oh ya, mungkin kena juga usulkan pada suami untuk join kelas-kelas. Kalau tak boleh di offline, mungkin online banyak sangat kelas sekarang. Saya rasa saya nak kongsikan perspektif wanita, ibu. Kalau you rasa you sibuk, orang lain ramai lagi yang sibuk. Cuba juga cari masa. Anak dah tidur, boleh join kelas. Selalunya kelas-kelas ni pagi awal-awal. Anak tak bangun lagi ataupun anak sekolah, time tu bolehlah kita slot in masa sekejap. Mungkin masa time nak memasak tu mungkin kita boleh pendekkan sikit. Kita go through kelas sekejap. Sebab saya sendiri rasa Masya Allah bila pergi kelas ni, saya rasa sangat-sangat membantu untuk kita ni kontrol diri kita daripada buat benda yang tak elok ataupun post benda-benda yang tak baik, untuk jagalah sebenarnya. So itu sajalah. Nak pesan banyak sih pun tak tahu nak pesan apa. Masya Allah, itu dia kan kalau kita dengar pun Masya Allah. Sebab kita tahu Ika sudah pasti banyak kerja-kerja ataupun bagian struggle lah sebenarnya untuk ni kan. Jadi bila dia cakap pasal struggle, mungkin Ika boleh kongsikan macam mana Ika macam untuk istiqomah, apa yang membuat kekuatan Ika rasa macam nak istiqomah mesti juga ada join kelas majlis ilmu. Saya selalu bunyi dia macam kasar ataupun menakutkan sikit lah. Saya selalu kalau saya rasa sangat sibuk, saya mesti akan macam dunia sangat ni, dunia sangat ni. Lepas tu saya akan tak tahulah betul ke tak Ustaz. Saya selalu macam orang kata psycho diri sendiri. Macam mana kalau tidur ni mati terus. Selalu macam tu. Macam mana kalau tidur ni mati terus, kalau apa-apa semua macam tu lah. So saya kena, benda tu buat saya rasa macam of course lah kita struggle nak istiqomah. Betul. Tapi buat saya rasa macam tadi saya cakap, kontrol lah. And nak top up lagi untuk kuatkan. Sebab macam saya cakap tadi, lagi banyak kita belajar, lagi banyak yang kita tak tahu sebenarnya. Luas sangat ilmu ni kan sebenarnya. Itu kata-kata Imam Syafi'i tu. Oh ya. Sama Imam Syafi'i punya kata-kata. Lagi banyak aku belajar, lagi aku tahu kejahilan diri aku. Saya rasa macam tu. Ustaz. Ya, Masya Allah, itu dia antara yang kita yang boleh ambil sebenarnya kan, daripada Ika sendiri. Mungkin penonton-penonton Assalamualaikum kita boleh muhasabah diri sama-sama kan, betul, untuk kita mencari kekuatan. Kita sentiasa berada dalam majlis-majlis ilmu. InsyaAllah kita berada dalam majlis ilmu. InsyaAllah nanti dalam akhirat syurga nanti pun kita bersama-sama insyaAllah kan. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz mungkin boleh kongsikan kami Ustaz berkaitan dengan Musola Ar-Rauda. Saya rasa penonton-penonton Assalamualaikum pun nak tahu sebab kita nak ambil keberkatan waktu subuh ni Ustaz. Silakan perkembangan terkini bagaimana sekarang ni Ustaz, silakan. Terima kasih Dewi. Itu sebenarnya hasrat. Di pagi-pagi sambil kita dengar majlis ilmu, ada ruang untuk tambah lagi pahala. Betul, Pahala berada di majlis ilmu dah ada dah. Kemudian nak tambah sikit lagi. Dan Nabi pun sebut setiap hari tidak berlalu satu hari dalam hidup kita melainkan pagi-pagi ada dua malaikat yang turun. Dia ada dua malaikat yang khusus yang mendoakan kita. Maka malaikat pertama kata apa? Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, berilah pada penyumbang ini, pemberi ini
keuntungan. Dan malaikat kedua kata, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bagilah pada si pemegang harta yang kedekut ni kerugian. Bermakna setiap pagi-pagi ni, pagi hari subuh-subuh ni dah ada malaikat doa kita. Kalau kita sumbangkan duit, kita akan dapat duit atau tenaga atau apa sajalah. Kita sumbangkan setiap pagi, maka dah ada malaikat yang mendoakan kita. Tentu sekali malaikat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mustajab doanya. Jadi kita nak sangat apa doa mereka. Maka sebab itulah ada peluang untuk tuan-tuan semua untuk share dengan kami. Kami sedang menyiapkan 30% berbaki Musalla Ar-Raudhah, surau yang nak naik taraf masjid 2 tingkat. Seperti bagaimana gambar tertera di kaca televisyen itu ialah itu sebelum siap bumbung. Sekarang bumbung dah siap, tunggu pasang kubah saja lagi. Jadi kita memerlukan untuk kerja-kerja akhir lebih kurang 2 juta lagi. Sebab akhir ni finishing ni lah yang banyak. Longkang pun kita nak buat baru, kita nak pasang kapet, nak pasang aircon, kemudian nak PA system, kemudian kita ada cadangan nak pakai solar, kita nak buat boring air, telaga tiup. Jadi banyak benda lagi yang diperlukan. Dan tuan-tuan dialu-alukanlah untuk menyumbang, untuk memberi sedikit rezeki yang Allah kurniakan pada tuan-tuan untuk share bersama kami untuk membina Musalla Ar-Raudhah. Boleh kontak nombor tertera ataupun boleh direct ke akaun 556169242554 Maybank. Masya-Allah. Dalam masa yang sama, lupa Dewi. Ada dua buah buku di hadapan saya ni. Satunya buku Tua Al Quran, satu lagi buku 40 Hadis Perjuangan. Buku ini adalah satu, kita kata apa, inisiatif baru Musalla Ar-Raudhah. Siapa yang nak menyumbang sambil membeli, bolehlah beli buku ni. Tua Al Quran tu buku yang sedang meletup juga sekarang di pasaran. Masya-Allah. Boleh beli dengan harga RM60, separuh daripada penjualan kita masuk terus ke pembangunan. Begitu juga 40 Hadis Perjuangan, tulisan mantan YDP Yadim, harga RM50, RM25 terus kita tarik ke untuk pembinaan Musalla Ar-Raudhah. Jadi membeli sambil menyumbanglah, maknanya ada sesuatu yang kita dapat daripada baca buku, kemudian ada sesuatu yang kita simpan untuk kita di sana, iaitu infak kita yang Nabi sebut, man bana lillahi masjidah walau kama fasiqatah. Siapa membina kerana Allah, ikhlas kerana Allah SWT akan sebuah masjid, walaupun sekecil sarang burung je. Alah, kecil sangat, mana ada surau kecil sarang burung. Tapi kita analogi mudah, kita batu bata lah. Walaupun sekecil sarang burung atau lebih kecil daripada itu, kecil lagi, Allah telah membina untuknya sebuah mahligai dalam syurga. Maknanya bila saja kita telah transfer ke akaun jumlah tertentu, sekecil sarang burung atau lebih kecil, maknanya berapa sen je tu, 50 sen tak sampai, Allah dah sediakan untuk kita mahligai dalam syurga. Bayangkanlah setiap hari kita membina mahligai dengan kita menyumbangkan. Setiap kali ada promosi kita sumbang. Moga saja Musalla Ar-Raudhah banyak lagi lah sepanjang hari ni peluang untuk menyumbang di awal pagi ni. Memang terbuka luas untuk kita lah. Masya Allah, Allahu Akbar. Itu dia kepada penonton. Assalamualaikum. Subuh hari ini, berkat subuh insya-Allah. Kan nombor yang tertera di kaca TV anda, marilah sama-sama kita menyumbang. Kata Ustaz tadi, insya-Allah Allah akan membina mahligai kita di syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita membina rumah Allah di dunia ini, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Ika. Terima kasih kerana bersama dengan kami kongsi pengalaman, masya-Allah, cukup luar biasa. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Dan juga Ustaz, terima kasih Ustaz. Kami juga doakan semoga Musalla Ar-Raudhah mendapat keberkatan dan dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Amin. Kepada anda semua, kita nak berehat dulu seketika. Jangan lepaskan peluang kebaikan yang ada hari ini. Teruskan jadi baik, ya Allah, dan menyumbang di dalam Musalla Ar-Raudhah. Kita nak berehat dulu seketika. Kembali dalam Assalamualaikum. Saya tutup tirai dalam Assalamualaikum subuh pagi ini.